السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita pada pagi ini, pada hari ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana Allah masih sudi memberikan kita nyawa dan masih memanjangkan usia dan umur kita lagi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan segala nikmat, dan tak ada nikmat yang paling besar melainkan satu perkara, seperti mana disebutkan oleh para ulama-ulama ahlillah, khususnya ulama ahlillah ni makna orang yang diberi oleh Allah kenal dia. Apa jawab, apa soalan dan jawapan bila orang tanya mereka, atau mereka tanya orang, ulama-ulama ahlillah ni buat pertanyaan. Dia kata, kita ni semua berada dilingkungi oleh nikmat. Kita duduk dalam nikmat. Maka soalan dia, ketahuilah atau ambil tahulah kamu, atau tahukah kamu apa dia nikmat yang paling besar? Dia buat soalan, saya pun buat soalan jugalah. Apa dia nikmat Allah yang paling besar sekali, tuan-tuan? Selepas nikmat Islam, dia ada 3 nikmat besar. Jadi ikut pendapat ulama-ulama ahlillah ni, kita ada 3 nikmat besar. Yang paling besar, yang wajib kita syukur, ataupun benda yang kita duk syukur terima kasih ni atas 3 benda ni. Apa nikmat besar pertama? Kita jawab tadi dah. Nikmat besar pertama, bila Allah sendiri sudi jadikan kita hamba dia yang menjadi Muslim. Maknanya Allah sendiri yang pilih kita jadi Muslim. Inna Allah astafa lakumuddin. Kita tengok nak ayat ni dalam surah Al-Baqarah ayat 120 130 atau 131 gitu. Surah Al-Baqarah muka surat 20, ayat yang saya baca tadi, muka surat 20 sebelah kiri, baris yang 1, 2, 3, lebih kurang baris ke-6, ke-7 daripada atas. Kita akan jumpa satu ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, Inna Allah astafa lakumuddin. Maknanya apa dia? Sesungguhnya Allah Ta'ala yang telah memilih kamu untuk duduk dalam agama ini, agama Islam. Allah pilih. Inna Allah astafa lakumuddin. Ayat 127, 128, 129, 130, lebih kurang 131 131 surah Al-Baqarah muka surat 20 belah kiri. Ulang balik ayat dia. Inna Allah astafa lakumuddin.
Allah yang pilih. Astafa mana pilih? Lakum bagi kamu sekalian. Kamu ni mana kita lah. Dia panggil apa? Dia panggil dhamir mukhatab. Lil jami'. Kerana ya. Ganti nama kepada orang ramai yang tak ada dalam perbicaraan tu, dia duduk jauh. Inna Allah astafa lakum, sesungguhnya Allah Ta'ala. Sungguh ni makna apa? Satu benda kebenaran yang kita kena kaji, dia benar sungguh. Inna, sesungguh-sungguhnya, benar. Kebenaran dia memang betul lah. Istafa lakum, dialah yang pilihkan baik untuk kita ni, untuk kamu sekalian, ad-din, agama ni. Tuan-tuan yang Allah sekalian, kita bukan pilih agama ni tak. Bukan kita yang pilih. Terbit mai keluar mai Islam ni siapa pilih? Kita mana ada ilmu, ada kuasa nak pilih, nak tentukan siapa Islam, siapa yang lahir Islam, mak Islam, perut mak Islam, diri mak yang Islam, diri ayah yang Islam. Bukan kita pilih. Sebaliknya siapa yang pilih? Allah yang turun pilih. Tiba-tiba tuan-tuan Allah pilih kita jadi Muslim, beranak-beranak mai jadi Islam. Kita bukan pilih, tapi kita dipilih oleh Allah. Kita istafa, kita dipilih. Dia ada 2-3 perkataan. Dia ada ikhtar. Ikhtar dia makna pilih juga. Ikhtara yakhtaru mukhtaran, maknanya pilihan, dipilih, memilih. Tapi Allah tak guna ikhtar dalam ayat ni. Allah guna istafa. Sebab ada berbeza antara istafa dengan ikhtar. Istafa ni makna pilih dengan penuh kasih sayang, pilih dengan penuh rasa hormat, pilih dengan penuh rasa sayang sungguh. Seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelar dia Al-Mustafa, maknanya yang terpilih lah. Memang Allah pilih dengan pilihan yang terbaik. Di kalangan orang ramai-ramai kita terpilih. Istafa kita ni untuk duduk dalam Islam. Kenapa? Kerana Allah sayang. Dia pilih kita untuk duduk dalam agama yang dia redha, yakni Islam. Dalam ayat lain, inna dina indallah al-Islam. Kita duduk wirid lepas sembahyang. Apa guna wirid tu tuan? Apa guna wirid inna dina indallahi al-Islam? Antara guna wirid ni ialah nak habaq ke Allah, aku terima kasih ke kau ya Allah sebab kau pilih aku duduk dalam agama ni. Bukan duk wirid tu pasal nak pahala aku ni, pahala juga. Tuan-tuan, saya cuba dah bawa tuan-tuan sekalian, siapa-siapa juga, melalui live, melalui kuliah langsung, ataupun siapa-siapa yang tengok dalam YouTube dan sebagainya. Kita cuba bawa apa tuan-tuan? Kita diarahkan, saya diarahkan oleh Syekh Yusuf Hasani hafizahullah subhanahu wa ta'ala, satu ulama keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada surah Sayyidina Hasan. Dia kata apa? Bawa manusia kenal Allah. Baik, bukan kenal ibadat, bukan kenal yang lain. Kenal yang lain tu makhluk, hanya Allah Tuhan. Antara satu benda yang dia bagi saya ni, nak kata salah pun tak mana juga, nak kata tak salah pun saya tak erti juga. Kita duk ajak diri kita duk kenal hak pahala. Kita duk kenal tentang satu benda lain ni, pahala syurga. Betul, memang kenal pun. Tapi pasal apa kita tak mau kenal siapa yang ciptakan syurga? Mana lebih utama? Sama juga tuan-tuan, kita tak mau ajak diri kita nampak rezeki. Kita nampak siapa yang bagi rezeki. Ya. Dia tak mau nampak yang lain. Kenampak yang lain tu, dia tak masuk dalam bab zikir Allah. Jadi bila kita duduk kaji tentang Allah Ta'ala, duduk tengok urusan dia atas kita sekalian,
Kurang-kurangnya itu nama zikir yang berlarutan, zikir yang selamanya, atau zikir dia panggil dawamu fi zikri, bersentiasa dalam berzikir. Pasti ingat dia, duk bincang pasal dia. Maka tuan Allah sekalian, kita solat kadang-kadang kita minta yang ni, minta yang ni, minta. Ataupun kita duk mengaji, duk kira yang lain. Kita duk kira lain daripada dia. Sebab itu tuan-tuan dan sekalian, kita tauhid kita asas dia ialah wujud keadaan baqa. Asas tauhid kita ialah wujud keadaan baqa. Tapi hak penamat ni tahu mana hak penamat dia. Asas dia, peringkat awal dia memang kena belajar wujud, qidam, baqa, mukhalafah, al-hawadith, qiyamu ta'ala bin nafsih, adaniyat, qudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, sampai habis kaunuhu mutakalliman 20. Memang kena mengaji, wajib ikut pendapat ulama Asy'ariyah ataupun ahli sunnah wal jamaah, mazhab kita atau mazhab ahli dunia ni. Memang kena mengaji yang tu. Itu hak awal, hak ujung dia. Ilmu apa nak mengaji? Maka tak terkedih, tak boleh berhenti atas wujud qidam baqa saja. Tauhid ni, kalau tauhid itu, saya ulang balik, awal dia tauhid ni, awal dia tauhid. Awal dia ialah tauhid. Ujung dia, akhir dia, jom kita ambil tahu. Kata ulama ahlillah, awal dia itu tauhid, hujung dia ialah kau kenal Allah. Apa dia kenal Allah? Ilmu yang bawa kepada engkau kepada ma'rifatihi. Kau kenal dia. Hujung dia kenal Allah. Dan kenal Allah tak akan nampak dengan mata. Kenal Allah dengan rasa. Sebab itu dia juga mencorakkan satu ilmu lain. Bertauhid rasa ni dia corakkan satu tauhid lain. Tauhid rasa. Apa tauhid rasa? Ihsan, atau dipanggil ilmu tasawuf. Yang apa? Yang menyucikan hati untuk merasakan Allah Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia bertambah balik. Maka Allah pilih. Kita nak pergi nampak bahawa kita dalam Islam ni Allah pilih. Dengan perkataan istafa. Dia tak perkataan ikhtar atau ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan. Tapi Allah tak kata dia ikhtiar kita, dia tak kata dia ikhtar kita, dia kata istafa, aku pilih hampa dengan pilihan-pilihan aku sendiri. Who selected by, dengan Allah. Dia pilih kita. Allah yang memilih kita untuk duduk dalam agama. Ini ayat ni, innallaha astafa lakumuddin. Baik, kemudian lanjutan ayat tu, Allah kata aku dah pilih hampa dia agama ni dah. Agama hak elok aku pilih dah. Bila aku pilih ke hampa agama Islam, hampa nak buat apa? Apa nak buat apa pula? Sambung ayat tu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bila aku pilih hampa untuk Islam, ikhtiar dan pilihlah supaya jangan mati, melainkan mati jadi Muslim. Kerana aku dah pilih hak elok hampa dah. Aku dah pilih hak elok hampa. Maka wajiblah hampa pula memilih duduk dalam agama ni, dan pilihlah dan cari jalanlah mati Islam, mati Muslim. Apa dia mati Muslim? Mati yang beriman, mati yang berihsan, mati yang bertakwa, mati yang mukhlisin. Pilih ya. Islam dah. Sebab tu saya ulang balik tuan-tuan, kita Islam dah, jom pilih jadi beriman pula. Usaha jadi beriman dah pula. Kan? Islam dah, pilih jadi beriman pula. Lepas dah beriman dah rasa kita dapat keimanan dah dengan Allah, dengan cara-cara dia, jom cari jalan pula untuk naik ke tahap tangga ketiga, yakni muttaqin, bertakwa. Naik tahap tu lagi pula.
Itulah peringkat-peringkat kita nak cari habuan akhirat. Itulah peringkat kita cari habuan akhirat kita, masa depan kita ni. Saya ingatkan tu dari balik saya sama tuan-tuan, kita selalu duk sebut ke anak cucu kita, mengaji rajin-rajin, cerah masa depan. Sahabat anak cucu kita kan, ngaji dek-dok, ngaji rajin-rajin, cerah masa depan hang. Tak apa, anak-anak pun kita suruh mengaji, hantar pergi mengaji sekolah baik-baik untuk cerah masa depan di dunia. Tapi sebenarnya tuan, yang kata cerah masa depan yang sebenarnya ialah cerah masa depan Allah Ta'ala nanti. Itu bagi kita. Jom cerah masa depan kita, hari berdepan dengan Allah esok. Bagi cerah. Jangan bagi gelap. Jangan bagi mendung-mendung, jangan bagi kelabu-kelabu, tak mau. Jom usaha bagi cerah masa depan Allah Ta'ala nanti. Waktu dia tanya kita, waktu dia proses habis semua rahsia-rahsia kita, waktu dia tanya kita, waktu dia selidik kita, waktu dia hisab kita nanti, bagi cerah supaya masuk kita dalam golongan yang masuk syurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ulama-ulama dan wali-wali Allah Taala yang lain. Jom usahalah lepas jadi Islam. Tak cukup dengan tengok Islam. Jangan sekadar dengan Islam cukup dah. Tak. Maka usahalah, Allah kata usaha. Nabi pun habaq, Nabi mai ni sebab nak ajak kita berusaha menjadi orang yang kedua ini beriman, golongan mukminin. Baik, kita panjangkan cerahan lagi. Macam mana nak jadi orang yang Muslim yang jadi beriman yang tahap pertama, Muslim yang baik, Muslim yang dikira beriman dengan Allah. Apa dia Muslim yang baik, yang naik tangga beriman? Imam Nawawi kata apa? Buka dalam syarah Arba'in Nawawiyah. Apa dia Arba'in Nawawiyah? Paling senang 40 hadis Imam Nawawi. Kitab ni memang ada di rumah, dan saya sure bagi ada di rumah juga. Paling koman, paling tak ada pun kitab ni kena bagi ada. Sebab kata ulama, kata Imam Nawawi, siapa praktikal akan hadis 40 aku ini, maka kalaulah tak ada kitab lain, kitab ni boleh bawa dia jadi orang beriman dengan Allah. Kalau tak ada kitab lain, kitab aku ni, aku harapkan kitab aku ni dapat pandu hampa jadi orang yang beriman. Walau tak ada ilmu lain pun ke hampa, tak ada hadis lain ke hampa, tak ada kitab lain ke hampa, ambil kitab aku ini. Ulama lain kata gitu memang sebab hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang himpun semua benda daripada A sampai Z hidup seorang Muslim. Daripada hadis yang berbunyi al-a'malu binniyat, hadis yang suruh kita jaga niat. Main masjid pasal apa? Pasal apa masjid? Pasal apa mengaji? Pasal apa solat? Pasal apa zakat? Pasal apa haji? Pasal apa? Pertama, mula hadis mula-mula kan? Jadi tuan-tuan dalam sekalian, Imam Nawawi kata dalam hadis 40 ni, yang ulama lain sebut bahawa kalaulah hamba perhati balik hadis 40 ni dan ikut satu-satu, ikut ni mana buat, beramal dia, praktik ni dalam kehidupan, hamba jadi Islam terbaik. Tambah-tambah pula dia kata dalam hadis ini, dalam syarah hadis Arba'in Nawawiyah, kalau tuan ada kitab ni balik saya tengok hadis-hadis yang saya masukkan. Kata ulama yang syarahkan Arba'in Nawawiyah ni, ada 3 benda dalam hadis 40 ni, ada 3 benda yang akan menjadikan kita Muslim yang terbaik. Yang jadikan kita Muslim yang terbaik, yang ada kaitan dengan tajuk kita pagi ni. Ada 3 benda yang kalau kita kontrol dia, kita posah elok, kita jaga elok, pelihara baik-baik, kita jadi Muslim yang terbaik. Bila Muslim terbaik, terangkat kita jadi mukmin. Mukmin yang baik terangkat jadi muttaqin. Muttaqin terbaik naik jadi orang yang muhsinin. Muhsinin angkat jadi mukhlisin. Hak tinggi sekali.
Dengan peringkat-peringkat akhirat kita, tuan-tuan. Peringkat akhirat kita dalam hidup di dunia ini. Baik. Yang pertama apa dia? Ciri Muslim yang terbaik yang pertama. Kalau nak jadi Islam yang terbaik, yang terangkat jadi mukmin. Pertama Nabi kata apa? Hadis yang suruh kita ni Muslim terbaik, Nabi kata jaga mulut, jaga kalam, jaga tutur kata, jaga cara cakap, bicara kita, jaga. Ayat-ayat yang kita sebutkan pada orang tu biar ayat yang baik, kan? Supaya kalam-kalam yang baik ni pun jadi sedekah juga, tuan-tuan. Kita tak ada duit nak sedekah, kalam jadi sedekah. Cakap elok jadi sedekah. Cakap elok. Tengok ayat Allah Ta'ala. Ayat berapa? Ayat 200 berapa? Muka surat 44. Surah Al-Baqarah. Tengah-tengah belah kiri. 215 tak silap. 215. Allah kata apa? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Qaulun ma'ruf, cakap elok. Qaulun ma'rufun wa maghfirah, cakap dia elok, dan maghfirah, cakap yang memaafkan orang, mengampunkan orang. Cakap elok dan maafkan orang. Qaulun ma'ruf wa maghfirah. Cakap kita ni cakap elok dan cakap yang cakap yang memaafkan manusia. Yang tu apa dia? Sedekah. Khairun min sadaqatin. Cakap elok tu lagi baik pada sedekah kamu. Yang mana sedekah kamu ni diungkit-ungkit. Cuba tengok ayat muka surat 44 ayat ni tengah-tengah muka surat belah kiri ni. Tengok saya ayat 215 tak saya. Jadi Nabi kata apa? Kata Imam Nawawi, Islam baik jaga kalam. Cakap ni dia tak ikut dan dia tak rembas ikut dan Dia susun kata elok supaya cakap-cakap dia tu tidak mengguriskan hati sahabat dia. Cakap-cakap dia supaya tak meremukkan hati orang. Mulut dia jaga supaya mulut dia tak, orang kata hari ni mulut laser, tajam, keluar kalam boleh pedih orang. Itu Islam yang baik, jaga kalam. Baik. Mana nak jadi Muslim baik, yang terbaik, yang kualiti, jaga kalam. Kalau tak jaga kalam, Islam masih Islam yang rendah. Sebab Allah dah pilih Islam dah. Jom usaha jaga kalam untuk naik status, naik peringkat, naik darjat, jadi Muslim yang lagi bagus. Yang kedua, apa benda yang kedua yang jadikan kita Islam yang paling baik? Tuan-tuan, perempuan ya Allah sekalian, perlumbaan kita jadi Muslim baik ni sebab kita dah minta. Saya ingatkan tuan balik benda ni. Kita dah minta tak tuan-tuan? Tuan-tuan minta jadi Islam yang baik? Saya tanya tuan, tuan-tuan minta tak jadi Islam paling baik ni? Minta tak? Tak minta? Tak minta langsung? Minta tak? Payah sembang orang bisu ni payah. Dia kena hantar pergi Jabi sana. Sekolah apa? Sekolah orang bisu. Dia nak cakap apa orang bisu? Nak cakap bahasa isyarat tak reti pula kita pun. Tuan-tuan, saya tanya tuan, minta tak jadi Muslim baik? Minta. Rupanya ada suara. Aku tak nak suara, hilang suara apa PKP ni. Minta kan? Minta. Bila minta? Pula dah aku jawab, dia tanya lagi. Bila tuan-tuan minta? Jadi Islam baik ni bila tuan-tuan minta? Bila? Sentiasa tu bila? Tak mana minta? Bila? Pula dah. Dia aku malas nak jawab kata. Aku tak jawab, dia tanya lagi.
Ni baru saya tanya, Tuhan tak tanya lagi tau. Kita dah kelang kabut dah. Nah, baik. Kita duk minta jadi Islam terbaik. Ini dalam sembahyang lah kan. Dalam sembahyang lah. Tang mana? Onggah, sudah. Tanya lagi. Tang mana dalam sembahyang ni? Duk minta harap, duk kata, ya Allah jadikan aku Islam paling baik. Jadikan Islam baik. Tang mana? Tang mana kalam tu? Lepas tu tuan-tuan, kita bincang juga. Kadang-kadang saya suka je bincang pak sembahyang juga. Saya dekat dengan kita. Dia buat kerja hari-hari tapi tak tahu koman dia. Baik, tak mana minta jadi Islam yang lebih baik? Tak mana perkataan dia? Tak mana kedudukan dia? Tak, bukan. Tentu bukan. Tentu bukan lagi. Hak awal sebelum tu lagi. Tak mana? Iftitah. Sebab tu kita ni dalam mazhab Syafi'iyah sendiri, ulama Syafi'iyah habaq jangan tinggi iftitah tu. Kalau hak tak boleh panjang ambil yang sederhana, tak boleh sederhana ambil pendek. Iftitah ada 3 kan? Iftitah ada 3 jenis. Tapi yang nombor 3 tu saya tak mau habaq. Nanti depa dapat yang 30 dia tu jenuh saya. Hak panjang tak mau baca, dekat 10 pendek tu lah. Tak boleh, ilmu ni kadang-kadang bagi ke orang pun dia jadi karut juga kadang-kadang. Dia pada rehat pendek-pendek tak mahu panjang. Baik. Baik, ketahuilah tuan-tuan bahawa sesungguhnya dalam iftitah itu ada satu tempat yang kita rayu Allah Ta'ala supaya jadikan kita ni Islam yang paling baik. Tahu mana? Cuba baca Ustaz iftitah. Baca. Jumpa ada perkataan ni. Hanifan musliman. Jumpa kan? Pendek kan? Hanifan muslimah. Hanif musliman ni makna itulah maknanya, ya Allah jadikan aku Islam yang paling baik. Kamu tahu? Hanifan musliman, muslim yang lurus, muslim yang baik, muslim yang elok. Hanif, hak lurus, hak betul, hak bagui. Musliman, Islam. Mana Islam yang terbaik tu aku minta padamu ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tak mau jadi orang musyrik. Jadi Islam hak elok punya. Sebab kalau tak jadi Islam hak elok, takut jadi musyrik, takut jadi syirik, takut jadi kafir. Na'udzubillah min zalik. Allah tak sebut dalam ayat tu kafir, tuan-tuan. Allah tak sebut dengan kafir. Allah tak kata la syariah Allah tak kata hanifan musliman wa ma ana minal kafirin. Allah tak kata gitu. Allah kata, Allah suruh ajak kita kata wa ma ana minal musyrikin. Dia kata kafirin, dia kata musyrikin. Ni pasal apa? Pasal musyrik ini paling dahsyat peringkat manusia. Musyrik ni masuk kafir lah. Musyrik masuk kafir. Tapi duk prosah jadi Islam ni hak elok, takut jadi musyrik. Apa dia musyrik? Orang yang menduakan Allah. Tak mau yang tu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan, kalau pecah soalan dia panjang, saya kata balik, Allah ajak kita minta pada Allah jadi Islam yang terbaik. Dan kita pun berhasrat meminta, berdoa, merayu, memohon, berserah, ya Allah jadikan kami ni Islam paling bagus. Maka dengan sebab niat kita jadi orang Islam paling bagus, Allah bagi Imam Nawawi tulis kitab 40 hadis Imam Nawawi dengan syarah-syarah dia. Ya, hari ni kita cuba terangkan pada tuan-tuan dengan syarah pada tuan-tuan benda ni, supaya kita jadi Islam yang paling baik. Tak mana Islam paling baik patah balik? Jaga kalam. Siapa jaga kalam, maka dia jadi Muslim baik. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, kita semualah, habuan nak cakap kau nak rembah orang, kita pun reti tak? Saya tanya, reti tak nak balas orang ni? Reti tak? Nak kata pedih-pedih macam dia kata, boleh tak? Reti tak? Reti kita apa? Siapa tak reti pula? Oh, terang mana sangat dia pada dia saja boleh keluar cakap mengaut-ngaut, cakap yang teruk-teruk, maki-maki orang, dia kata dia reti. Aku pun reti.
Tapi soalannya, kita tahan. Kita pun reti, itu pederah menjadi tu kita berreti juga. Tapi tak mau. Pasal apa? Pasal kita kontrol. Pasal apa kontrol? Sebab aku nak jadi Islam yang terbaik. Jaga kalam. Kalau takkan nak berembah cakap, nak cakap pedih-pedih, hentam sana-sana, aku pun reti. Jangan hang seorang, aku pun pandai. Nak cakap buruk-buruk atau teruk ni. Tapi aku tak mau jadi menjahang. Aku tak mau. Aku kontrol. Aku kawal cakap kalam-kalam aku ni. Sebab kaedah dia tuan. Saya tanya macam ni. Saya suka tanya saya lah benda ni untuk saya serang kepada tuan juga. Kaedah saya, bila kita berdepan dengan Abu Jahal, kita nak jadi siapa? Ini kaedah saya sendirilah. Dalam pergaulan, dalam kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang ramai, dengan siapa saja. Bila depan kita tu sifat Abu Jahal, kita nak jadi siapa? Nak jadi siapa kita? Tunjuk asal. Hak di depan kita tu, hak maki-maki kita tu, panggil Abu Jahal lah. Kita dia nak maki kita. Kita nak jadi siapa bila depan dengan Abu Jahal ni? Tuan-tuan jawab asal. Jawab dia, kita wajib jadi Rasulullah lah. Sifat Rasulullah lah kena ada kita. Kalau kita balas macam dia, kita jadi macam dia. Kita Abu Jahal macam dia juga. Kenal? Jadi bila berdepan dengan Abu Jahal, kita kontrol kita untuk bersifat dengan sifat Nabi SAW, supaya terkontra, supaya terpisahlah Abu Jahal dengan Nabi. Sebab Abu Jahal masuk neraka, Nabi masuk syurga. Tapi tak, kita pun nak jadi Abu Jahal sama, balas sama, bubuh sama. Tak jadi cerita gitu dah. Inilah akhlak. Kita pun seorang lain, kita pun reti nak kata ke orang ni, kita reti. Nak maki orang macam dia maki, kita pun reti. Tapi tak maulah. Panjang-panjang cerita tak maulah. Satu kaedah saya guna tuan, untuk tuan-tuan guna juga, sama-sama kita guna insya-Allah, mudah-mudahan. Ambil kaedah ni apa dia? Bila berdepan dengan Abu Jahal, kita wajib jadi sifat Nabi SAW. Baby kat dia lah. Dia nak mengarut, dia nak merepek, baby kat dia lah. Sebab dia tak mahu jadi Islam baik, kita jaga kalam. Supaya kita tertulis nama kita ketika itu, termasuk dalam kalangan orang yang Muslim, sebab jaga lidah. Inilah tasawuf. Inilah akhlak. Inilah peribadi. Inilah sifat Nabi SAW yang tak balas apa orang buat. Kan? Tuan-tuan, puan-puan, saya pernah cerita benda ni dalam YouTube sebelum ni pun ada juga. Yakni ulama sebut kat kita, pendeta Yahudi, mereka dah kaji kitab Taurat atau kitab Injil, mereka kaji. Apa mereka kaji? Mereka kaji tentang sifat Muhammad itu. Maka mereka kaji-kaji, mereka jumpa Muhammad ni ada satu special sifat dia yang tak ada dekat orang lain. Maka dia pun habang kat kaum-kaum dia. Dia pun habang masa speech dia, masa dia bersyarah pada orang ramai di gereja mereka di zaman dulu. Pelita-pelita Yahudi habang, kalau hangpa jumpa Muhammad, hangpa buat satu benda bagi dia marah. Buat satu benda sampai dia sakit hati. Maka ketika itu, ketika hangpa buat dia sakit hati, di situ hangpa akan kenal siapa Muhammad itu. Maka yang dengar benda ni tuan sebab dia, yang antara yang dengar cerita ni ialah Yahudi perempuan sebelah rumah Nabi. Antara dengar cerita ni ialah seorang badui yang kecil dalam masjid. Antara yang dengar cerita ni ialah seorang yang cekak gelihak Nabi ni dengan baju, dengan selendang, dengan apa, dengan rida yang dibuat di Najran, Iran, yang kasang. Dia cekak Nabi. Banyak lagi sirah-sirah Nabi yang tunjukkan orang kafir buat apa kat Nabi. Sebab apa dia buat begitu? Kerana mereka ni terkesan dengan kata padri, kalau hampa nak kenal Muhammad, hampa buat benda yang buruk-buruk kat dia, tengok dia boleh apa. Rupanya mereka ni bukan saya saja nak buat. Memang mereka nak buat juga, tapi mereka nak tahu juga
yang kata Muhammad ni special tang mana ni. Maka Yahudi ni runtuh sebelah rumah, lempak najis depan rumah Nabi kan. Buang najis pagi-pagi nak pergi masjid. Buang najis dia tu. Bagi nak pergi pagi-pagi nak pergi masjid ya, Nabi buang dululah najis tu. Buang bukan buang sebelah rumah macam tu, pergi buang tak lain. Punya jaga akhlak dia. Baik, saya panjang cerita panjang cerita ni. Sehinggalah kita faham tuan-tuan, sehinggalah faham kita lanjutan cerita ni. Yahudi orang tua ni satu hari dia tak buang najis depan rumah Nabi. Pasal dia sakit kan. Nabi buat apa? Nabi ziarah dia. Nabi ziarah dia, Nabi pergi dengan Abu Bakar, pergi ziarah dia, panggil sahabat-sahabat dia, pergi ziarah dia, bagi ubat, bagi makan apa semua. Orang tua Yahudi ni kata apa kat Nabi? Dia kata, sebenarnya dia apa? Sebenarnya kan aku saja buat kat hang macam tu. Pasal aku nak tengok apa akhlak hang ni bila aku buat gitu kat hang. Rupanya dia kata aku dapati betul lah yang padri-pari tu abang. Rupanya kau ada akhlak mulia ya Muhammad. Hang tak balas pun kejahatan aku. Hang tak balas kat aku pun. Melainkan hang balas dengan kebaikan. Hang mai ziarah aku, berubat aku, bagi makan aku. Maka ketika itu dia kata, aku saksikanlah ya Muhammad dengan kebaikan hang, akhlak hang. Hang dengar aku kata apa? Yahudi ni, perempuan tua ni kata, dengar aku kata apa ya Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam dengan sebab akhlak Nabi ni. Dia tak balas, dia balas dengan kebaikan pula dah. Kemudian orang tua ni kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, hang marah kat aku dah. Orang tua ni kata, lepas dia masuk Islam dah, dia minta maaf kat Nabi pasal dia rajin lempak najis depan rumah Nabi kan. Lepas tu tanya, ya Muhammad, hang marah aku dah? Nabi kata, nak marah pasal apa pula? Perempuan ni kata, tak marahlah buang najis, takkan tak marah? Tak marah. Perempuan tanya, pasal apa tak marah ya Muhammad? Pasal apa tak marah langsung aku? Nabi kata apa? Senyum Nabi kata apa? Aku nak marahkan hang buat apa? Hang buat baik kat aku. Bahasa macam tu lah. Aku nak marahkan hang buat apa? Wahai dia panggil ummi tau. Dia tak panggil orang tua, dia panggil ummi. Ummi ni mana? Dia bahasakan wahai ibu. Nabi kata, aku nak marahkan hang wahai ummi, wahai ibu, padahal hang tolong aku, hang buat baik kat aku. Orang tua terkejut dia. Aku buang najis, hang kata bagus. Pelik sungguh lah Muhammad ni. Pelik sungguh kau ya Muhammad. Aku buang najis, aku buang duri, aku buang benda hak buruk, hang kata aku bagus. Senyum Nabi kata apa? Bagus. Perempuan dia kata, tak mana bagus ni? Hadza syai'un gharib. Kata dia, ni benda pelik ni. Buat buruk hang kata bagus. Tak mana bagus dah. Nabi kata, dengan sebab hang buang najis depan rumah aku, najis tu bau busuk. Bila bau busuk, aku tak senang tidur, aku maki awal. Subhanallah. Nampak dia balas macam mana? Dia tak kata hang lah. Dia tak marah kata. Nabi kata, sebab hang, dia kontrol balik diri dia, dengan lembutnya dia kata apa? Kebaikan hang buat kat aku wahai ummi. Hang lempak najis, bau busuk sampai aku terjaga, aku pergi masjid awal. Aku buang-buang najis tu. Nak pergi masjid lagi, aku buang najis dulu. Maka aku nak maki awal. Maki awal tu bagi untuk aku. Orang tua dia kata, payah macam ni, payah kira aku ni. Semua dia kata dia bak kita je bagus. Hak dia pun apa dia kata hak kita semua bagus belaka. Tak ada yang jahat. Kat kita tak ada jahat. Semua bagus belaka. Tuan-tuan, tengok akhlak Nabi macam mana kan? Dia tak membalas. Sebab itu saya ulang balik, akhlak Muhammad yang tertinggi yang ada dalam kitab-kitab padri Kristian, padri Yahudi sebelum-sebelum ni, apa dia yang ada ialah yang ada kat dia sebenarnya, yang ada akhlak kat Nabi ni sebab dia apa dia? Ialah berlembutan. Dia tak balas. Kajian-kajian kita mengikut kajian yang dibuat oleh ulama ahlillah, mengikut benda yang apa yang disarankan oleh orang Yahudi sendiri, ataupun peri-peri Yahudi Kristian. Depa ni apa? Dia kata pergi cari Muhammad, tengok dia buat apa. Rupanya akhlak Muhammad tertinggi ialah pada hadis Nabi SAW. Hadis dia kata, ittaqillah haitsu ma kunta
Takutlah kamu kepada Allah walau di mana kamu duduk dan berada. Macam mana cara takwa tu macam mana? Ittabi' as-sayyi'atu bil hasanah. Bayarlah kejahatan orang dengan berbuat baik dekat dia. Kan, bayar kejahatan orang buat jahat, hang baik-baik. Itu akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pau cakap macam-macam, hang diam ya. Diam sudah. Kerana kita nak berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mahu. Kalau tuan-tuan tengok ayat ni, tuan-tuan, ayat ni terang saya kata, ayat ni ayat yang tuan-tuan amal. Saya percaya tuan-tuan amalkan, tapi rahsia dia mungkin tak tahu. Apa ayat ni tuan-tuan? Ayat, dua ayat penghabis surah At-Taubah. Tuan-tuan amal tak? Lepas sembahyang, lepas mengaji, lepas buat amal ibadat apa. Saya percaya tuan-tuan, pesan-pesan ni lama dah dipesan oleh tuan-tuan guru kita, guru pondok kita, pada alim ulama kita pesan. Antara amalan yang disuruh diamal, disuruh kita amalkan ialah membaca dua ayat penghabis daripada surah At-Taubah setiap kali lepas sembahyang, setiap kali lepas beribadat, lepas mengaji dan sebagainya. Ya, dua ayat penghabis dari surah At-Taubah. Tuan-tuan amal tak ayat ni? Amal kan? Amal kan? Amal. Pasal apa amal ayat ni? Pasal apa? Tuan-tuan guru kata pasal apa? Yang ni benda ni diberi sendiri oleh Syekh Yusuf Riq Al-Bakhur Al-Hasan ni, guru saya yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya ulang namanya tadi. Dia berketurunan Nabi SAW daripada sana Hasan. Baru ni saya telefon dia, pasal dia ada di Beirut baru ni. Hari meletup tu dia dah sana. Hari baru infijar baru ni kan, explosion dia apa di Beirut ni, dia duduk di sana. Saya dapat tahu, saya telefon dia tu. Dia takut tak ada apa, cuma luka sikit lah. Sebab apa? Sebab apa, kaca terbang, kaca cermin tingkap pecah, terbang mai ke kepala, kena sikit. Rumah dia dengan tempat kejadian ni jauh tuan. Lebih kurang 10 km lebih, tapi kekuatan letupan tu sampai ke rumah dia. Tuan-tuan bermuslim, maka dia bagi apa kita sebab dia bagi apa? Dia ajak kita tauhid, dia ajak kita akhlak, dia ajak kita akhlak Nabi. Ini Syekh ni, dia ajak apa? Dia kata, hang baca ayat ni supaya, kata dia, antara punca utama siapa kekalkan ayat ni, punca utamanya ialah mudah-mudahan kita minta pada Allah Ta'ala izin Allah, izin Nabi SAW. Mudah-mudahan rajin amal ayat ni. Mudah-mudahan sebelum hang mati, hari hang mati tu, Nabi mai ziarah hang tu. Ayat apa nak amal? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Dua ayat penghabis ya? Surah Taubah. Mudah-mudahan, kata amal ke ayat itu, mudah-mudahan Rasulullah mai ziarah engkau hari matinya engkau nanti. Sebab laqad ja'akum, telah datang Rasul pada dirimu sendiri. Mudah-mudahan Nabi mai kat kita. Kita duk amal ayat ni, memang kita duk amal dah, tapi tak tahu antara punca rahsia, tak tahu. Lepas tahun-tahun lagu ni tuan-tuan mau Nabi mai ziarah kita? Maulah. Sebab siapa yang nak mati Nabi ziarah dia, tak ada can iblis nak kacau, iblis nak ganggu, tak ada can iblis nak goda dia, nak pesong dia, nak apa, nak buat bagi dia mati kafir. Tak ada can. Sebab Nabi mai, Rasulullah mai. Mudah-mudahan begitu, kerana kita mengamalkan. Tapi tuan-tuan, Syekh kata apa? Siapa-siapa yang nak mohon pada Allah agar Rasulullah ni mai ziarah dia hari dia nak mati,
Sambung ayat tu apa dia? Hang kena bersifat dengan sifat Muhammad. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan sekalian orang beriman, hang kena berkasih sayang. Raufur rahim, kena belah kesian dan kena menyintai dan sayang-sayang menyayangi. Barulah Nabi mai. Kalau akhlak Nabi ada kat hang, Nabi mai. Kalau hang baca amal saja tapi hang tak berakhlak Rasul, Nabi tak mai. Bukan baca saja, baca dengan nak beramal dengan sifat Muhammad itu. Apa sifat Muhammad yang paling dahsyat? Bil mu'minina raufur rahim. Tengok ayat 2 ayat tu, tuan-tuan kalau kaji balik penuh dengan sifat Muhammad tu. Tengok kaji balik, ada berapa orang tu? Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaitum faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Ada lebih kurang 5 sifat Nabi tuan-tuan. Amal praktikal